Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa live pula malam ni, live lagi. Semalam saya live dekat IG lagi satu dan malam ni kita live dekat sini pula lah. Okey. So petajuk hari ni macam biasa ada dekat situ. Korang boleh tengok tajuk saya. Assalamualaikum, selamat datang semua. Selamat datang Shanisa, Makil, Ainur dan Izzat. Selamat datang semua. Kita tunggu sikit lagi kan. Kita tunggu masuk dulu. Kita tunggu orang masuk dahulu. Assalamualaikum Maria. Assalamualaikum Fitrah. Selamat datang. Okey. Jadi apa tajuk malam ni? Tajuk malam ni adalah apa itu DUIT. DUIT, duit. Kalau baca duit lah, tapi bukan duit. Ush, ada orang dah bagi jawapan, tapi tak apa. Malam ni saya akan buat penerangan lah tentang benda-benda tu. Okay? Mungkin orang tahu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal semua tu kan. Tapi kita go deeper. Kita pergi lebih jelas dan mendalam. Tak adalah. Tak adalah dalam. Tak dalam pun. Assalamualaikum, selamat datang semua. Nur Yana. Selamat datang, terima kasih sebab datang live ni. Semalam saya live dekat IG lagi satu. IG Syahmi Al-Aziz. IG nombor 2. IG yang kedua. Yang saya selalu aktif dekat sana lah. Kalau IG ni saya kurang aktif sikit lah. Sebab ni IG lama. Saya dah delete semua. Saya baru post balik. Duduk mana? Saya duduk dekat Kuala Terengganu. Assalamualaikum Izzah Muhammad. Selamat datang. Aimi Dia. Selamat datang. Okay. Saya rasa dah boleh mula kot. Malam ni lewat sikit start. Dah hampir 9.30. Kita apa? Jam 10 kita stop lah. Macam biasa. Kalau yang selalu tengok tu, terima kasih lah kepada yang selalu tengok. Sebab saya perhatikan je siapa yang selalu tengok ni. Mana tahu saya DM dia pergi bagi hadiah kan. Siapa yang selalu tengok tu. Assalamualaikum Kasih Arumi, Abdullah Ruslan, Adam Haris, Maya, Kasih dan semua. Selamat datang. Okey, saya rasa dah boleh mula kot. Okey. Suara saya clear tak sebelum tu? Clear tak suara? Korang boleh dengar tak? Suara saya clear tak? Komen. Cuba korang komen suara saya clear tak? Saya menunggu komen anda. Abdullah Ruslan clear, Maya Afrina clear. Terima kasih. Shanisa boleh dengar. Mantap. Sebab kat sini hujan. Jadi saya tak tahulah kalau korang dengar tak bunyi bising. Okey. Jadi saya rasa dah boleh mula. Saya mulakan tajuk pada malam ini, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam biasa saya sambung je lah kan. Kalau korang yang belum tengok live saya yang sebelum ni, korang boleh tengok dekat IGTV ataupun dekat IGTV ada, dekat IGTV lagi satu, dekat IG lagi satu pun ada. Okey, selamat datang Comel, Kaira, Kamil, Elmi, Aisyah, Hanisa semua. Okey. Jadi, apa maksud di sebalik DUIT, okey? Saya anggap korang semua ni geng-geng yang geng-geng yang positif. Okey. So, apa maksud DUIT? DUIT ni kalau kita baca duit lah kan. Okey, tapi kita pecahkan satu-satu. Ni bukan maksud sebenar dia, tapi kita jadikan satu akronim, satu pecahan supaya kita faham secara positif. Ada orang faham duit tu duit lah. Sikit-sikit nak duit, sikit-sikit nak kaya, sikit-sikit nak tu kan. Jadi menyampah pula bila tengok ada setengah orang akan menyampah dengan benda tu. Sikit-sikit duit kan. Selamat datang semua ramai view.
Okay, terima kasih. Stay. Kalau korang nak stay, korang boleh stay. Kalau korang tak nak stay, nanti korang boleh tengok ulangan dekat IGTV. Okay? Jadi, apa yang saya nak terangkan tu lah. Apa maksud duit tu tadi? Cerita apa ni? Cerita itu. Ada tajuk dekat atas. Step satu kali, tengok tajuk dekat atas. Okay? Alright, jadi apa maksud duit tadi tu? Sebenarnya kalau kita faham satu persatu secara positif, sebelum kita nak dapat duit tu, sebenarnya ada banyak liku-liku dia lah. Ada banyak liku-liku, okay? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada banyak liku-liku dia, okay? Jadi, sebelum kita, Assalamualaikum Aisyah Batrisha. Jadi sebelum kita, boleh tak follow back? Saya tak tahu. Okay, saya sambung Saya sambung, okay. Saya tak baca komen sekejap je. Nanti korang tanyalah soalan. Korang kumpul dulu soalan, nanti korang tanya. Okay, jadi maksud duit yang pertama D tu adalah yang pertama sekali tu pun dah doa. Kita mencari duit, sebenarnya kita sebenarnya, okay, macam ni. Kita adalah hamba kepada yang maha kaya, yang memiliki segalanya, okay. Jadi, sebagai hamba, benda yang pertama kita kena buat sebenar-benarnya adalah berdoa kepada Allah. Kita berdoa untuk macam mana kita nak minta. Macam mana kita nak minta doa tu? Doa tu kita kena berdoa supaya Allah permudahkan jalan-jalan kita, Allah permudahkan liku-liku kehidupan kita, sebab kita semua manusia akan melalui ujian. Kita akan melalui ujian. Jadi dengan doa tadi itulah kita minta Allah bukakan jalan, kita minta Allah bukakan peluang-peluang. Contohlah kan, contoh. Ada orang dia tak tahu pun boleh buat duit dengan maksudnya boleh buat duit tu, maksudnya bila dia ada duit dia boleh bantu keluarga, dia boleh bantu family, okey, macam tu. Itu function duit, okey, bukan untuk beli barang mahal, beli apa tu. Saya tak nak korang faham, tu satu fahaman yang salah. Duit ni sebenarnya bukan semata-mata untuk menunjuk, bukan semata-mata untuk beli barang mahal semua tu, okey. Jadi duit ni sebenarnya adalah untuk kita bantu keluarga, kita bantu diri kita, dan kita bantu agama. Okay, kita nak bantu agama. Jadi, agama Islam tu sendiri terkenal dengan agama yang sangat tinggi lah. La ya'lu wa la yu'la alaih. La ya'lu wa la yu'la alaih. Maksudnya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Okay, jadi sebenarnya Islam ni menuntut kepada kekayaan. Macam orang-orang Islam sebab macam zaman Nabi dulu pun semua dituntut untuk menjadi hartawan kan. Macam kita tengoklah Nabi Muhammad sendiri pun seorang yang hartawan sebenarnya, tapi dia bagi semua harta dia pada jalan Allah. Macam sahabat-sahabat Nabi semua ni sebenarnya semua tu adalah adalah orang-orang yang kaya dan berjaya, tapi harta-harta dia tu dia jariahkan, maksudnya dia infak kepada jalan Allah sehinggalah Islam dapat terbentuk sampai hari ini. Okay, ada juga banyak cabaran lain juga, tak semestinya daripada itu, tapi banyak membantu jugalah. Dari bila ada duit, bila ada harta, macam kita boleh bantu daripada segi kuda perang. Kalau macam dululah, kalau zaman-zaman Nabi dulu, kalau yang ada harta dia akan sumbangkan kuda, dia akan sumbangkan peralatan perang semua tu kan. Jadi maksudnya benda tu menuntut kepada harta. Jadi saya nak DM, boleh DM. Jadi semua benda tu menuntut kepada harta. Jadi mencari harta tu adalah satu yang dituntut. Okey, tapi in a good way lah. Jangan pula kita mencari duit tetapi kita guna kepada jalan-jalan murka, jalan-jalan yang tak sepatutnya kita gunakan. Okey. Jadi bila nak dapat contoh, bila kita nak dapatkan rezeki tu tadi, jadi benda yang pertama adalah kita kena minta dengan pemberi rezeki lah.
Kita kena minta dengan pemberi rezeki. Kalau kita tak minta dengan pemberi rezeki, maksudnya kita tak menganggap kita sebagai hamba lah. Jadi na'udzubillah min dzalik lah. Jadi sebagai seorang hamba, benda-benda kita perlulah minta dengan pemberi. Sebab kita tak perlu takut akan kemiskinan sebenarnya, sebab kita hamba yang maha kaya. Betul? Betul ke tak? Saya nampak ada yang join, ada yang join, ada yang join. Saya belum sempat tengok. Sebab kita fokus kepada point lah, okay? Sebab sebelum ni terlebih 40 minit. Sebab banyak sangat bersembang kot. Okay, jadi benda yang pertama dekat sebelum kita nak mencari rezeki lah, dalam kita usaha kita mencari rezeki, tak kira lah korang bekerja ke, korang bekerja ke, korang buat bisnes ke, korang buat apa kan. Okay, tak kira lah korang buat apa, asalkan selagi mana rezeki tu adalah rezeki yang halal, korang teruskan je. Okay, korang teruskan. Tapi jika ada peluang-peluang, contohnya ada peluang-peluang yang bagus untuk kita buat kan, why not kita cuba. Maksudnya kita mencuba benda baru. Kita kan macam ada, bila kita ada peluang untuk belajar benda baru tu, just ambil je peluang tu. Macam saya nak ajar orang supaya ada bina passive income dengan SIM card yang dia sedang pakai tu. Okay, yang send request ni betul ke nak masuk live saya? Kalau saya invite masuk live ni, korang nak cakap apa? Korang nak cakap apa? Siapa yang nak masuk live? Cuba request, lepas tu bagi tahu korang nak cakap apa. Okay, ada 4 tadi, saya baru bagi tahu 1 di doa. Okay, Assalamualaikum, selamat datang Kasim, Madiha, Balkis, Ammar, Mirdad, Yukis dan Danish Hakim dan Atun. Selamat datang. Saya tak nampak komen lah. Selamat datang Teja Saputra. Okay, saya rasa sambung je lah yang kedua. Okay, doa, di doa. Okay, so yang seterusnya you tu adalah apa? You tu adalah usaha. Betul, pandai. Jadi ada orang, dia doa tapi dia tak buat apa-apa. Dia macam, betul, berdoa tu dah bagus dengan sepenuh hati, tapi bila kita tak buat, kita tak berusaha, macam kita tak ada tindakan, dia bukan doa tu tak sia-sia, tapi macam kita, ibaratlah kita minta tapi tak buat apa-apa, tak ada usaha pun. Macam mana kita nak ke arah tu? Macam mana kita nak dapat? Macam tu. Assalamualaikum Diana Nurdiana. Okay, Arif dan Fikri. Okay, Little Pocoyo. Yes, you tu usaha. Betul. You tu usaha. Sebab apa dia yang kedua di, lepas tu yang kedua you. Jadi kita dah doa dulu, betul. Kita doa dulu, minta bukakan jalan. So bila kita dapat peluang, bila kita dapat jalan, kita dipermudahkan urusan kan, masa tu lah kita kena usaha lah. Kita kena buat betul-betul lah. Bila kita dah minta tapi kita tak buat tu, macam mana nak dapat hasil lah. Macam tu lah, lebih kurang. Tapi bila kita minta, lepas tu kita usaha ke arah tu, InsyaAllah makin cepat kita dapat apa impian yang kita nak capai tu. Contohlah, kalau macam saya lah, macam dalam bisnes jual SIM card. Saya jual SIM card je. Kalau korang nak jual SIM card macam saya, ada RM12.50, bagi tahu je. Okay, Muhammad Kimi, selamat datang. Assalamualaikum. Okay, jadi bila macam saya jual SIM card, saya nak contoh, saya berdoa lah. Saya nak capai komisen 3,000. Sebab 3,000 akan dapat pangkat branch kan. So saya berdoa, tapi saya tak buat apa-apa. Jadi macam mana kita nak dapat pelanggan tu kan? Jadi saya buatlah usaha. Saya susun, macam kita buatlah, kita berusaha lah ke arah tu. Janganlah macam kita minta tapi kita tak berusaha ke arah tu. Jadi macam mana nak dapat? Okay, selamat datang Muhammad Kimi, Farihin, Atikah, Sepa, Azpar. Selamat datang Yasmin. Lewat Yasmin malam ni. Yasmin lewat. Okay,
Saya sambung kepada tadi dah D, U. Lepas tu I pula. Bila kita dah usaha, U tadi tu, bila kita dah usaha, benda yang kita kena buat seterusnya, adalah istiqamah. Istiqamah. Ada orang, dia usaha tapi dia tak istiqamah. Dia usaha sekejap, dia buat, lepas tu dia tak buat. Lepas tu dia buat. Lepas tu dia tak buat lagi. Lepas tu dia buat lagi. Lepas tu dia tak buat lagi. Tapi tu istiqamah lah tu. Buat tak buat, buat tak buat. Tapi buat dalam macam, bila macam istiqamah ni maksudnya berterusan lah. Berterusan. Okay. Janganlah macam buat seminggu buat. Lepas tu 3-4 bulan berhenti. Lepas tu baru buat balik. Lepas tu berhenti 5-6 bulan. Lepas tu buat balik. Tu tak istiqamah. Lepas tu tukar bisnes lain. Tukar buat benda ni. Tukar buat benda ni. Macam tak tetap pendirian. Bila dah bina satu benda, buat sampai habis. Buat sampai kita capai yang tertinggi macam tu. Macam dulu saya jual pomade dulu. Dulu saya jual pomade. Kalau korang kenal zaman saya jual pomade dulu, masa tu saya darjah. Saya form 2 tak silap. 14 tahun. Masa tu saya jual pomade. Saya iklan. Lepas tu habis saya dapat jadi ejen. Bila saya jadi ejen, saya jual lagi sampai saya dapat naik. Saya dapat restock lagi banyak. Bila saya restock lagi banyak, saya jadi stokis. Masa saya jadi stokis tu lah. Maksudnya saya macam nak lebih macam kita nak capai target lah. Bila kita buat satu benda, macam contoh bila kita dah belajar lah, katakan kita belajar SPM, kita dah ambil SPM, mesti kita nak 5A ataupun kita nak skor lebih banyak, kita nak lulus semua. Betul tak? Mestilah kita nak lulus semua. Jadi bila kita nak lulus semua tu, selamat datang Ara, Syed dan Yana. Assalamualaikum. Bila kita nak lulus semua tu, itulah sebenarnya target. Macam itulah kita punya target, kita nak grow. Macam bila ambil percubaan, katalah bila ambil percubaan kita dapat 5A je. So bila dapat 5A kita tahu apa kita lemah dekat ni, sini. So kita improve supaya dapat lagi 8A macam tu. Untuk seterusnya. Itu kalau dalam belajar lah. Tapi kalau dalam bisnes, contoh bila kita dah capai RM100 commission kan, kita nak supaya capai 500. So kita kena istiqamah sampai dapat lagi apa maksudnya ada improvement. Itulah ayat saya sebenarnya. Ada improvement. Itulah ayat saya. Ada improvement. Okay. Apa maksud T? Saya tahu apa maksud T. Apa maksud T? T itu adalah tawakal. Saya dah bagi tahu. Kenapa? Dah bagi tahu macam mana? Selamat datang Luqmanul Haziq. Betul, T adalah tawakal. Tawakal. Bila kita dah doa, kita dah usaha, kita dah istiqamah, masa tu kita bertawakal. Maksudnya maksud tawakal ni adalah kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Contohlah, bila kita dah buat kan. Bila macam kalau benda tu berjaya, maksudnya kita just tawakal. Kalau benda tu berjaya, kita bersyukur. Kalau macam benda tu tak berjaya, kita cuba lagi. Kita buat lagi. Maksudnya macam itulah. Kita redha dengan apa yang jadi. Itu maksud tawakal. Okay? Tapi kalau macam kita tawakal je, kita tak doa, kita tak usaha, kita tak istiqamah pun, tiba-tiba macam tawakal je lah, apa nak jadi, jadilah. So itu salah. Sebenarnya itu tak baik lah macam tu. Salah. Itu tak baik. Saya nak cakap dosa, bukan dosa. Saya tak berani lah nak cakap benda tu dosa. Tapi salah lah kalau macam tu kan. Bila kita tawakal je tapi kita tak ada usaha, tak ada doa, tak ada istiqamah, kan? Macam manalah nak dapat. Live malam ni tak ada tu sangat. Live malam ni maksudnya
point tu je. Maksudnya straight to the tajuk. Straight to the tajuk lah. Bila kita dah doa, kita dah usaha, kita dah istiqamah dan kita serahkan kepada Allah. Okay? Sebab kita semua ada impian sebenarnya. Kita semua ada impian kan. Kita nak bahagiakan parents kita. Kita nak bahagiakan parents kita. Lepas tu kita nak banggakan parents kita. Kita nak bantu keluarga kita, adik abang apa semua kan. Kita nak bantu family. Kita nak bawa family pergi tempat yang best-best ke. Kita nak bawa makan sedap sikit ke kan. Mesti kita tak kesian ke kalau kita tengok family kita teringin sesuatu benda tapi tak dapat benda tu. Jadi kitalah yang kena usahakan sampai benda tu dapat. Contohlah macam parents kita nak pergi umrah ke, nak buat haji kan, tapi belum mampu lagi. Jadi itu kita sebagai anak, kitalah yang kena capaikan impian diorang. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Selamat datang Diana, Syahira, Nurdinos, Ryan. Little Pocoyo ni setia daripada tadi. Baguslah. Siapa ni? Siapa Little Pocoyo ni? Haris nama dia. Haris Nama Haris. Okay. Thank you Haris sebab stay daripada awal. Good lah, good. Okay. Dan semua. Lepas tu kan, kepada yang baru join ni, nanti tengoklah ulangan dekat IGTV. Tengok ulangan dekat IGTV. So korang dapat tahu point DUIT tadi tu. Walaupun tak seberapa, insyaAllah dia membantu sedikit sebanyak lah. Supaya korang, sebab benda tu sebenarnya mindset. Kalau macam ada orang yang faham, tak apalah, tak buat pun tawakal je lah. Tak buat pun tak apalah, tawakal je. So situ dah salah dah. Baru on tadi buat kerja sekolah. Good. Buat je, utamakan apa yang utama. Macam live saya ni tak utama sangat. Jadi utamakan apa yang utama. Utamakan dulu kerja sekolah yang lebih penting tu. Okay, sebab IGTV ni ada ulangan. Korang boleh tengok kemudian. Tapi apa pun terima kasih lah sebab join. Malam ni saya tak buat apa. Nanti tengok ulangan dekat IGTV tau. Nanti tahulah. Okay, jadi sebagai penutup lah, macam biasa penghujung ni, kalau korang ada soalan, yang macam samar-samar nak tanya, terus tanya. So saya boleh explain dalam keadaan bercakap. Lagi senang lah daripada type. Saya jarang voice. Saya type ataupun buat video terus. Okay, kalau macam voice, entah. Okay, kalau korang ada soalan, saya tunggu tau. Jap. Okay, korang boleh tanya soalan. Selamat datang Nur, Madia, Fatin dan Puteri. Selamat datang. Okay, sekarang sesi Q&A. Kalau korang nak tanya soalan, korang boleh tanya. Standby soalan, terus tanya. Tanya je sekarang, sebelum saya end live. Korang boleh tanya. Ada soalan tak? Macam mana kita nak explain dekat orang yang baru kenal Tone Wow? I mean customer. Yes, good question Yasmin. Good question. Okay, pertama sekali kita kena bagi tahu dekat customer tu adalah, benda yang pertama dia kena tahu, kita bagi tahu dia, SIM card Tone Wow ni sama apa tu duit. Apa tu duit? Korang tengok ulangan IG live. Okay, sekarang dah sesi Q&A. So dah penghujung rancangan dah. Okay, live dah nak habis dah. Okay, saya nak jawab soalan ni. Okay, macam mana kita nak explain dekat orang yang baru kenal Tone Wow? Okay, apa jawapan dia adalah, kita kena bagi tahu dekat dia bahawasanya SIM card ni sama je macam SIM card yang lain. Sama je. Sama, ada internet,
dan ada call. Apa tu tone wow? Dia ada internet, dia ada call, sama macam SIM card lain. Okay, coverage dia apa? Coverage dia Digi. So dia dah tahu dah, oh kalau pakai SIM card tone wow, pakai line Digi. So bila pakai line Digi, nak top up apa? Top up Digi juga. So dia dah tahu 3 benda tu, dia dah boleh pakai lah, dia dah boleh jadi sebagai pengguna. Okay, dia dah kenal dah tone wow tu apa, so dia boleh pakai. Kenapa dia nak kena pakai tone wow? So masa tu lah kita kena bagi tahu kelebihan dia. Kelebihan tone wow ni kita bagi tahu lah dia. Tone wow ni dari macam alang-alang kita pakai SIM card kan. Apa beza tone wow dengan SIM card yang lain tu adalah, pertama, internet dia sebenarnya antara yang terbaik. Dia bukan yang terbaik, tapi antara yang terbaik. Benda yang terbaik dekat tone wow ni adalah dia punya internet tu. Dia punya internet tu tak ada limit. Tak ada speed limit. Sebab tu dia tak claim sebagai unlimited internet. Dia bagi je 89GB. Lepas tu dia bagi 74GB high speed dan 15GB tu basic. Okay, so bila dah habis 74GB tu baru dia bagi internet yang basic lah. Okay, maksudnya kat situ internet dah banyak, macam ibaratnya macam ni lah. RM50 32 hari tu dia dapat 89GB dan unlimited call. Maksudnya kalau bahagi 50 tu bahagi 32 hari hanya RM1.56. So dia faham dekat situ bahawasanya tone wow ni antara SIM card yang berbaloi dan murah. Okey, untuk data saja pun dah murah lah tu. Macam kalau kita langgan yang RM2 100MB. Kalau macam dulu lah, dulu masa saya pakai SIM card lain RM2 je, 100MB RM2. RM2 100MB. Jadi benda tu mahal lah kan. Tapi ni RM1.56 dapat 2GB setiap hari. Lepas tu kalau habis 2GB tu ada lagi 10GB backup. Kalau habis 10GB tu ada lagi 15GB backup. So sangat-sangat berbaloi dah kat situ. Kat situ dah berbaloi. So dia faham bahawasanya tone wow ni lagi murah. So itu salah satu sebab dah dia perlu pakai tone wow. Itu sebabnya. Sebab yang seterusnya pula, unlimited call ke seluruh rangkaian. Ada yang unlimited macam SIM card lain, dia unlimited sekadar sesama dia je. Macam Celcom call Celcom sahaja, percuma. Kalau Celcom call Maxis tak percuma. Tu sesetengah SIM card yang lain lah, ada plan dia, ada yang macam tu lah. Tapi dekat tone wow, kalau kita call, contoh kita pakai tone wow, kita call, kalau kita langgan yang 50 tu lah, kita call Celcom pun percuma, dia tak tolak kredit. Kita call Maxis percuma. Kita call, bye bang nak tidur, esok nak sekolah, jumpa next time. Bagus. Boleh. No problem. Okay, tidur awal bagus. Tidur awal, bangun awal, boleh solat tahajud. Betul tak? Okay, jadi macam mana kita nak explain tadi kan? So macam tu, dia kena tahu bahawa internet tone wow ni murah. Lepas tu tone wow ada perlindungan khairat kematian sebanyak RM2,000. So ni satu sebab yang besar lah. Benda ni akan membuatkan customer tu akan pakai sampai bila-bila. Akan buat customer tu setia sampai dia dapat khairat kematian RM2,000 tu. Pewaris dia lah yang dapat kan. So benda tu akan buatkan customer tu setia. Bagus kan. Lepas tu, apa lagi yang dia kena tahu? Setiap kali dia top up tu dia tak rugi. Dia top up 50, dia dapat point. Point tu makin lama kalau terkumpul banyak-banyak setiap kali dia top up kan. Terkumpul, dia boleh tebus barang. Kita top up je macam biasa, tapi tiba-tiba dapat perlindungan khairat kematian lah 2,000, internet murah lah, lepas tu dapat tebus barang lah. So benda tu macam, benda tu murah, betul tak? Benda tu berbaloi. So itu adalah sebab-sebab dia nak kena tukar. Dan sebab yang paling besar adalah bila dia tukar kepada tone wow, dia dah pakai best kan. Dia ajak orang lain, contoh dia ajak family dia, cukup lah. Family dia semua sepupu, sepapat, apa kan. Abang dia, adik dia, kakak dia, makcik dia, mak saudara dia, dua pupu dia, atuk dia, nenek dia, cucu dia kalau dia ada cucu. Family. Ajak family je cukup. Jadi kalau satu family tu pakai tone wow sebab dia yang ajak, so dia yang ajak tu akan dapat, macam satu family dia top up, dia dapat commission. Kalau kita top up macam biasa, still dapat point juga. Yes, kalau kita setiap kali kita top up je tone wow kita tu, kita akan dapat point. Point tu tak apa, kalau macam kita pakai 10-20 tahun tu nanti, point tu dah beratus-ratus ringgit dah. Dah boleh beli macam-macam dah. Kedai Petron contoh nak isi minyak boleh, tapi kumpul lah dulu. Okay.
So bayangkan selama ni satu family pakai SIM card, kita tak dapat apa-apa. Tapi bila kita pakai Tone Wow, kita ajak family tukar kepada Tone Wow, kita dapat commission. Nah, kita dapat commission. Benda tu menakjubkan, sangat-sangat menakjubkan. Yang jarang ada pada telco lain lah. Tu cara kalau kita nak explain dekat dia lah kenapa dia kena pakai Tone Wow. Yes, banyak kelebihan yang sangat-sangat berbeza pada SIM card lain. Sebab apa kita kena bertungkus lumus? Sebab apa kena bertungkus lumus? Sebab apa? Jangan risau. Korang tak akan menyesal punya. Bila promote SIM card ni, korang tak akan menyesal. Okay? Kalau korang buat sampai bila-bila pun korang tak akan menyesal benda ni. Sebab pendapatan tu berterusan. Lepas tu bila korang start dapat income je, income tu non-stop, tak berhenti. Okay? Dia akan sentiasa meningkat kalau masing-masing buat benda yang sama kan. Kalau macam kita beritahu dekat kita punya kawan dia tu ajak satu family dia. So satu family dia top up, kita dapat commission tak pasal-pasal sebab kita yang ajak kawan kita tu tadi. Nampak tak peluang dia sangat besar. Betul. Benda ni kalau korang nampak, kalau korang yang terawal nampak tu lagi bagus. Macam mana nak cari customer? Okay. Cara nak cari customer, benda pertama kalau macam kita baru lagi join kan, macam Yasmin kan. Benda yang Yasmin boleh buat macam ni. Macam dia ada 3 peringkat tau. 3 peringkat. Peringkat pertama ni orang hot market. Hot market ni maksudnya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita rapat, orang-orang yang tu macam family, kenalan, saudara, jiran, apa semua tu lah, member-member baik, member-member sekolah, kawan daripada kecil ke, kawan dekat tu ke, kawan dekat IG ke, apa semua. So itu adalah hot market. So kita dapatkan dulu orang-orang ni. So kita dah ada commission sikit tu kan. Bila kita dah start ada commission sikit tu, kita approach lah yang pertengahan ni. Yang pertengahan ni adalah orang-orang yang suam lah. Macam ni dah panas kan, ni hot. Yang ni yang pertengahan. Warm tu suam lah, suam. Okay. So yang suam ni adalah siapa? Siapa yang suam ni macam kita punya persatuan. Contoh kalau kita ada geng-geng lah, kita pergi ke mana-mana kan, kita kenal. Orang tu still orang yang kita kenal lah. Maksudnya orang yang kita kenal. Ni orang yang kita rapat, ni orang yang kita kenal, macam kita pernah kenal, macam dalam kontak phone kita tu, kita ada kontak kan? Kita ada kontak. Tengok semua tu dah pakai Tone Wow belum? Kalau belum, WhatsApp dia bagi tahu dia lah, kenapa tak pakai Tone Wow? Pakailah Tone Wow macam ni best. Kalau kau nak SIM card, aku boleh tolong bagi. Jangan kita promote macam kita ni penjual, macam kita share, kita kongsi. Okay? Lepas tu, yang ketiga yang last kali itulah baru bila kita dah ada commission kan, katakanlah commission kita dah dapat dalam 100 lebih, 200 lebih. Yang ketiga ni adalah orang yang kita tak kenal. Kita pergi dekat orang yang kita tak kenal. Yang ni cara mencabar sikit, tapi benda ni yang paling besar lah. Kan? Benda yang paling besar dekat sini lah yang ketiga ni. 5 orang. Assalamualaikum semua yang baru masuk. Okay. Jadi macam itulah cara senang untuk dapatkan customer. Cara untuk dapatkan customer tadi. Bila dah ada duit kan tadi, macam commission dah 200, gunakan duit tu. Nanti Syami ajar cara untuk buat iklan. Iklan yang berbayar. Macam mana kita nak suruh orang yang famous promotekan untuk kita. Customer tu kita dapat, kita punya customer lah, jadi kita punya customer. Okay. Nanti Syami akan ajar benda tu bila dah ada commission. So sekarang fokus kepada yang ni, yang pertama, yang kedua dulu. Macam mana nak tahu orang tu pakai Tone Wow atau tak? Tanya dia. Pakai SIM card apa? Macam tu. Macam Nurul ni. Nurul, siapa lagi yang ada dalam live ni? Dina Mia Dina. Macam Mia pakai SIM card apa? Kita tanya dia. Tanya je, Assalamualaikum, apa khabar? Boleh saya tanya, awak pakai SIM card apa? Macam tu. Oh, pakai SIM card ni. Oh, berapa top up sebulan? Macam tu. Berkenalan dengan dia. Oh, murah yang internet dia. Lepas tu dapat apa lagi? Lepas tu dia cakap lah, dapat internet dengan call je. Oh, lepas tu kita pun cucuk lah terus. Lepas tu
kalau macam saya pakai tone wow sehari RM1.56. Tu pun top up RM1.56 tu dapat internet 89GB unlimited call. Lepas tu dapat lagi point. Lepas tu saya dapat perlindungan akhirat kematian. SIM card ni RM12.50 je. Kalau saya boleh kekalkan nombor lama. So sebab nanti dia sayang nombor dia tak nak tukar kan. Line pun laju. Macam tu kita bagi tahu dia. Line internet pun tak ada limit. Jadi laju kalau nak tengok live tak melekat-lekat. Macam Yasmin sekarang tengok live. Cun tak? Macam tu lah. Just berkenalan. Lepas tu apa semua. Bila kita dah dapat tackle, saya boleh, kalau macam awak nak pakai SIM card ni, saya boleh tolong belikan. Saya boleh tolong pada awak bagi je alamat. Lepas tu transfer lah RM12.50 SIM card. Lepas tu post RM10. Nanti lepas tu bagi tahu dia, nanti Yas bagi percuma buku. Macam tu. Dalam 10 orang yang Yas buat macam tu, InsyaAllah seorang ataupun 2 orang akan suka, akan bersetuju. Sebulan 2 customer, okey dah tu. Macam Yas kan muda lagi, tak apa. Tak apa. Sebab sini DJ tak support lagi, tak apa. Kalau macam tu boleh approach orang yang duduk dekat tempat-tempat yang best. Sebab bila Yas ada commission, contohnya bila commission Yas dah 200 macam tu kan, Yas dah boleh pasang wifi dekat rumah. Bila pasang wifi dekat rumah, tapi line dia cantik tak kabur. Itu yang bagus. Itu yang best. Benda tu yang Yas kena cerita dekat orang. Member sekolah, cikgu-cikgu. Kalau lagi mantap kalau Yas pandai tackle cikgu tu. Pandai tackle cikgu. Bila macam buat macam sembang-sembang, tak perlu promote, tak payah cakap Yas jual pun. Yas just kongsi, sharing. Alah, macam kalau orang tanya nak makan dekat mana, orang tanya nak makan dekat mana, kita pun suggest lah makan dekat sini lah best. Dah pernah pergi dah, sedap. Macam tu lah ibarat dia, kita nak cakap Tone Wow ni macam SIM card apalah yang best. Lepas tu kita cakap lah, kenapa tak pakai Tone Wow je? Tone Wow internet pun murah, dapat perlindungan akhirat kematian 2,000 lagi, lepas tu dapat point lagi. Macam tu je. SIM card dia pun RM12.50 je. Macam tu je. InsyaAllah dia akan, kalau macam kita cara kita bercakap tu, ada orang daftar sebab nak join lucky draw. Betul. Sekarang kan ada bagi hadiah. Macam cabutan bertuah tu, kelebihan Tone Wow yang cabutan bertuah tu, hadiah apa? Gila gempak guys. Hadiah gila gempak. Macam sebelum ni ada yang menang kereta, ada yang menang duit 1 juta. Benda tu kan lucky draw. Benda tu atas kebertuahan, atas rezeki kita kan. Mana tahu daftar kan. Lepas tu bila cabut tu keluar nama kita. Masya Allah. Untung guys. Syukur pada Allah rezeki tu kan. Dapat kereta. Syami Al-Aziz dapat bawa balik kereta. Dapat bawa balik kereta. Pakai SIM card je pun. Kan. Sebenda tu best lah. Benda tu yang kita kena war-warkan. Kita kena jadi yang pertama, kenalkan dekat cikgu, kenalkan member kita, apa semua macam tu lah. Kawan-kawan kita, kenalan. Assalamualaikum, nak hadiah boleh? How nak join lucky draw? Yes, cara nak join lucky draw senang je. Just top up je. Macam biasa. Nanti akan dapat masuk cabutan. Nak hadiah boleh. Nak hadiah, awak kena pakai SIM card Tone Wow RM12.50 tu. Okay. Awak contact ni. Kalau awak nampak ni Habuk Stocking. Apa nama? Apa nama Habuk Stocking ni? Okay. Boleh awak nak hadiah, awak contact Yasmin, cakap dekat dia nak dapatkan SIM card Tone Wow. Okay. Awak pakai SIM card tu, top up macam biasa. Lepas tu kalau jika ada rezeki, macam contohlah alamat rezeki tu kepada awak, insya-Allah awak akan dapat
hadiah kereta ada. Dia ramai pemenang. Dia memang ramai jugalah pemenang yang boleh menang. Jadi mana tahu salah satu tu awak. Okay. Jadi contact Yasmin. Cakap dekat dia nak SIM card. Cakap dekat dia. SIM card baru RM12.50 je. Lepas tu kalau top up pun RM1.56 je sehari. Budak sekolah mesti boleh top upnya. Boleh top up. Boleh top up. Okay. Tapi bila dah ada commission nanti dah ringan dah sebenarnya. Assalamualaikum Irfan El Aziz. Selamat datang. Lambat anda datang. Terima kasih yang sama-sama. Contact Yasmin ataupun Irfan. Boleh. Okay, sekarang dah pukul 10. Jadi saya ingat nak end dululah live ni. Kita esok pula guys. Kita live esok pula guys. Kan? Terima kasih semua yang join. Yasmin dan semua tadilah yang stay lama tadi. Okay? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga korang dimurahkan rezeki. Korang doakan saya supaya murah rezeki juga ya. Irfan El Aziz habis dah. Itulah. Siapa suruh baru masuk? Masuk je nak SIM card boleh DM saya. Apa? Masuklah awal-awal. Apa masuk lambat-lambat ni? Saya dah live dah lama dah. 9.30 tadi lagi. 9.20, 9.25. Okay, jadi terima kasih kepada semua. Saya doakan korang doakan saya juga tahu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.